Jadi kita tengok Al-Khannas ni, tenggelam dan timbul, Tok Guru guna perkataan Al-Khannas ni, bila kita zikrullah, istighfar, selawat, subhanallah ke alhamdulillah. Sebab itu, lawan kepada bisikan ni, zikir tak boleh pada lidah saja. Tak kuat. Masa sebut subhanallah, sebab dia bisik mana? Hati. Sebab itu masa zikir, memuji Allah, hati kena zikir sama. Bila sebut subhanallah, hati tu mari rasa. Maha suci Allah. Alhamdulillah, mari rasa segala puji bagi Allah. Bukannya masa zikir tu, subhanallah, 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 ada 10 minit gini, cerita nak mula ni, dan, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lepas tu istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Ni marah cucu terbalik baju baru lipat tadi. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Sebab betul mula baju tu. Masya Allah. Astagfirullah budak ni. Ya Allah. Duk molek. Ramai mana orang lepas semayang? Gana kita mayang. Kadang-kadang mayang cucu ada keliling ke anak ke. Allah, nampak macam khusyuk. Tapi nampak belaka tu cucu buat benda tu. Tunggu aku lepas mayang tu. Kalau lah mata tu kan gini-gini mata. Tahan ni. Pada sepatutnya solat, Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah berfirman, aqimis salah li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Allahu Akbar, subhanallah. Allah perintahkan kalau kamu solat adalah untuk mengingatiku. Tapi kita solat mengingati selain daripada Allah. Kadang lepas mayang tu, bagi salam tu tak ada benda lain dah. Mai sini kejap, mai kejap. Nampak tak Tok Mayang tadi? Nampak tak Tok Mayang? Budak tu pun kelik. Nampak? Soalan pun pelik tau. Nampak tak? Nampak. Dah buat apalah melitah-litah depan Tok tadi ya? Kan lalu. Kalau budak tu pandai jawab, Tok tengok ke? Dah. Apa melitah-melitah tu ha? Tahu tak? Tok Mayang ni dok khusyuk. Mai duduk jalan-jalan. Kan dok boleh mayang depan. Kalau budak tu pandai jawab, kalau dok melitah, Tok khusyuk ke? Tapi budak dia tak mikir, dia nak mikir gitu. Tapi nak kabarnya. Betapa lalainya kita dalam solat, lipas duduk jauh lagi nampak dah. Mari dah. Sudah. Allahu Akbar. Itulah hakikatnya. Sebab itu, kita tak boleh lari ketika solat, mesti faham bacaan dalam solat. Sebab ketika kita belajar memahami bacaan dalam solat, kita baca pada lidah, hati kita tu mari bayang. Bila kita baca Allahu Akbar kabira. Bayangkan muslimat sekalian. Kita angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, betul kan? Lepas sebut Allahu Akbar, kita pun sambung dengan doa iftitah. Hebat. Sambungannya Allahu Akbar. Lepas Allahu Akbar, sambung terus Allahu Akbar kabira. Allah yang maha besar dan lagi besar. Allahu Akbar besar dah. Kabira sebesar-besarnya. Allah maha besar sebesar-besarnya. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Kalau kita puji manusia kan, muncomel, barulah bunyi banyak. Tapi bayangkan bila kita sebut Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Lepas tu kita sambung apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Segala puji bagi Allah siang, pagi dan petang. Padahal kita mayang masa tu apa, tapi kita nak khabar kita ni sentiasa memuji Allah pagi dan petang. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Matiku, hidupku, matiku kerana Allah. Sebab itu doa iftitah ini sebenarnya dia nak membantu kita semayang ikhlas kerana Allah. Sebab awal-awal lagi kita sebut inna salati, salatku ini. Tapi sebab tak faham, mocik-mocik tak boleh buat alasan dah. Umur dah 50 dah, umur 60 dah. Moci tak boleh lah, tak reti nak faham bacaan dalam mayang. Nak rana, moci cuba dah. Selagi mana ada alasan, di situ kita letak penghalang. Saya jumpa ramai orang tua umur 40, umur 50, umur 60. Akhirnya sebulan je tak payah lama.
Hari-hari duk tengok. Lepas tu beli buku terjemahan bacaan dalam solat. Akhirnya bila dia mayang, dia boleh nangis. Sebab apa? Angkat je takbir, dia faham dah Allah Maha Besar. Dia jadi rasa kecil depan Allah. Lepas tu Allahu Akbar kabir, Allah Maha Besar lagi besar, Maha Besar. Lepas tu bila dia sebut inna solati, solatku ini ya Allah, wa nusuki, segala ibadah-ibadahku ya Allah, hidup matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin, kerana Allah sekalian alam. Nampak tak? Kita cuba bawa hati dalam solat tu supaya kita solat tu kerana Allah. Sebab apa Nabi sebut? Betapa ramai orang yang solat tak dapat apa-apa daripada solat, kecuali penat dan mengantuk saja. Okey, kita akan tengok. Mari kita tengok sikit tafsir ayat 1, 2 dan 3. Minta maaf jadi panjang. Okey, tengok cara Tok Guru terjemah ni. Bukan terjemah, Tok Guru tafsir. Kita baca Mula-mula sekali. Tengok Tok Guru. Kita kena ingat bahawa ada tempat-tempat di dalam Al-Quran yang mengandungi perkataan kul atau bermula dengan perkataan kul, seperti kul a'udzu birabbin nas, iaitu bacaan untuk hari ini. Waktu kita baca ni. Ada ayat kul a'udzu birabbil falaq, iaitu surah selepas surah hari ini, iaitu surah An-Nas. Dan ada juga ayat kul huwallahu ahad. Ada banyak lagi perkataan kul di tempat-tempat yang lain. Ada juga tempat di dalam Al-Quran yang tidak ada perkataan kul. Okey, cuba tengok bawah. Nanti kita terang. Kul maknanya kata oleh Muhammad. Wahai Muhammad, beritahu kau orang. Itu ibarat dia. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Itu masuk kul. Kul itu adalah fi'il amar. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, kul, katakanlah wahai Muhammad. Katakan apa? Kepada siapa? Suruh Nabi kata ayat selepas itu kepada siapa? Kepada kita. Kepada umatnya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu. Kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung daripada Tuhan pentadbir sekalian manusia. Jadi cuba kita tengok, apakah beza antara ayat yang ada perkataan ku dengan ayat tidak ada perkataan. Mengikut alim ulama mufassirin, ahli tafsir, mereka menyebut bahawa Allah ingin memberikan isyarat kepada para pembaca supaya mengambil perhatian terhadap mana-mana ayat yang ada perkataan kul, kerana perkara selepasnya adalah penting. Bila Allah memulakan sesuatu perkataan dengan kul, katakanlah wahai Muhammad, ada perkara yang sangat penting setelah itu yang perlu diberi perhatian. Contoh kita kata gini tapi tak boleh menyamakan. Cuma kita bagi contoh, bukan menyamakan. Contoh saya kata kaedah, tolong royak. Tolong royak ke kawan kita tu. Nampak tak ada benda penting? Tapi kalau kata kaedah, tegurlah kawan kita tu, dia lain sikit. Maksudnya kita seolahnya, bukannya kita kata tegurlah kawan kita tu, seolahnya terpulang kaedah lah ayat kan. Tapi bila kita sebut kaedah, tolong royak ke dia ayat gini, maksudnya seolahnya suruh bawa apa yang kita cakap ni, bagi tahu gitu betapa pentingnya perkataan ni kena sapa ke dia. Bukan sekadar umum saja. Jadi sebab itu Tok Guru sebut seolahnya beritahulah kau kepada orang apa yang nak disampaikan selepas itu. Masya Allah. Okey, cuba tengok pada perenggan di bawah tu. Muka surah 4 pada perenggan yang kedua. Sebab saya dah baca dah ni sikit. Jadi saya cuba ringkaskan, nak pergi kepada ada beberapa perkataan selepas ini. Okey, cuba tengok satu daripada perkara penting itu ialah kul, wahai Muhammad. Royak kau beritahu orang supaya pakak kata. Nampak tak? Supaya orang ni pakak kata. Kata apa? A'udzu birabbin nas. Wahai Tuhanku, aku meminta kepada engkau, lindungi aku. A'udzu, lindungilah aku, birabbin nas, wahai Tuhan sekalian manusia. Lindung daripada apa? Tu bijak. Cuba tengok. Tok Guru, kalau kita baca moci-moci, kalau kita baca, kita akan jadi macam, oh baru faham, baru jelira. Cuba tengok perenggan seterusnya. Tok Guru cakap benda. Kalau takut kepada rimau, bahasa kita, kalau takut kepada harimau, kita lari masuk ke dalam rumah. Ini berbanda kita berlindung dengan rumah. Takut kepada gajah, kita lari panjat pokok kayu. Ini berbanda kita berlindung dengan pohon kayu.
Kalau ada senapan, kita tembok ke atas supaya bunyi yang kuat menyebabkan binatang lari. Bermakna kita berlindung dengan senapan. Faham tak maksud tu guru ni? Bukan kata tak boleh pergi berlindung dalam rumah. Nampak rimah, kita nak pergi mana? Memang masuk rumah lah, tutup pintu. Jangan moci-moci pula kata, jangan tak boleh lari dari rumah. Macam kita minta berlindung dengan rumah. Kita kena minta berlindung dengan Allah. Lepas tu duduk depan rimah. Rimah pun jadi pelik. Apa mokcik ni duduk lari? Tapi Tok Guru sebenarnya bagi contoh. Bila kita lari daripada makhluk, contohnya rimah, kita masuk dalam rumah. Maksudnya kita berlindung dengan rumah tu lah daripada rimah. Bila nampak gajah, gajah kan besar. Larilah atas pokok sebab gajah tak boleh naik atas pokok. Kalaulah kita ada senapan, kita buat tembok ke langit, binatang pun larilah sebab takut. Jadi nampak di situ bagaimana makhluk dengan makhluk boleh kita ambil manfaat untuk berlindung. Sebab itu adalah ikhtiar kita. Tapi Tok Guru nak sampaikan, cuba tengok. Tolonglah minta kepadaku supaya aku lindungi dia. Aku ni siapa? Bi Rabbin Nas, akulah yang pego. Akulah yang jaga kamu. Malikin Nas, akulah yang menjaga kamu. Malik ni penjaga. Kan malaikat Malik, malaikat penjaga apa? Neraka. Nak jumpa tak malaikat Malik? Tambo, jangan lawak mai. Rasa nak jumpa je malaikat Malik, nak tengok. Jangan. Kita kalau boleh tambah jumpa malaikat Malik, kita nak jumpa malaikat mana? Malaikat Ridwan, penjaga syurga, pintu syurga. Jadi bila sebut Malik, pakatan Malik ni memang banyak. Ada masuk raja, ada masuk pemilik. Antaranya adalah penjaga manusia. Ilahin Nas, akulah Tuhan yang menjaga segala-galanya. Jadi bila kita sebut kul, Nabi Allah berfirman, katakanlah, A'udzu bi Rabbin Nas, aku mohon perlindungan daripada Tuhan manusia, penjaga manusia. Jadi subhanallah, Allahu Akbar. Kita sedang memohon perlindungan daripada sebaik-baik yang memberi perlindungan.